Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofizah Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat melakukan ziarah wida ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengerjakan ibadat umrah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat tiba di Mekah Al-Mukarramah. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Sebelum meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat melakukan ziarah wida ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat tiba di Mekah Al-Mukarramah. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Mekah Al-Mukarramah dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Menteri Perdagangan dan Pengerusi Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Am Perdagangan Asing selaku Menteri Pengiring. Semasa berada di Mekah Al-Mukarramah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengerjakan ibadat umrah. اكرمنا وارحمنا بارك لنا يا ربي واجعل لهم من امرهم
Umrah adalah satu ibadah yang sangat digalakkan oleh agama Islam dengan menziarahi Baitullah di kota suci Mekah dan boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Umat Islam mengenalinya sebagai ziarah kecil atau juga dikenali sebagai haji kecil yang memurnikan para jemaah dan bagi mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jabatan Majlis Ugama Islam dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah dan Pejabat Ugama Daerah Temburong lewat petang kemarin mengadakan majlis iftar bersama dengan para mu'alaf dan asnaf fakir miskin serta penduduk Kampung Selapun. Majlis diselanjutkan dengan penyerahan wang zakat kepada asnaf mu'alaf, fakir dan miskin. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Isteri. Sejumlah RM22,260 diserahkan kepada 50 orang penerima, terdiri dari asnaf mu'alaf, fakir dan miskin di Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya. Peruntukan tersebut diambil daripada kutipan zakat fitrah dan zakat harta bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi. Majlis berlangsung di Pos Dakwah Kampung Selapun, Daerah Temburong. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan penyerahan sumbangan kepada dana duli pengiran muda mahkota untuk anak-anak yatim. Majlis sempena bulan Ramadan itu berlangsung petang tadi di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang, Daerah Tutung. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Juga hadir Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama sebagai Timbalan Pengerusi Perbadanan Taib. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu Jumaat berjemaah diikuti dengan tadarus Al-Quran. Semasa majlis ini, 15 anak yatim daripada warga kaki tangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya dan 32 anak yatim Kampung Bukit Beruang menerima sumbangan. Majlis diikuti dengan penyerahan sumbangan dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim daripada Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Family Takaful, Insurans Islam Taib General Takaful dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Sumbangan diterima oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Majlis diteruskan dengan pengagihan pak makanan melalui projek sedekah kotak makanan Sungkai secara pandu lalu. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Ar-Rahman Kampung Tanjung Bunut petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut. Bacaan surah Al-Fatihah bagi mulakan khatam Al-Quran dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diikuti dengan bacaan tahtim dan doa khatam oleh Awang Rafiuddin bin Haji Ramli, Bilal Masjid Ar-Rahman. Ada beberapa perkara yang digalakkan dalam kita berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Perincian lanjut mengenainya menyusul seketika nanti.
Jabatan Majlis Mesyuarat lewat petang kemarin juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran serta Majlis berbuka puasa di Surau Jabatan Majlis Mesyuarat Bandar Seri Begawan. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Alsar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 2 orang kaki tangan jabatan berkenaan. Badan Ugama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB kemarin mengadakan majlis tadarus dan ceramah sempena Nuzul Al-Quran. Majlis diadakan di Surau Polis, Kadong. Hadir Datuk Paduka Sri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah disusuli dengan majlis tadarus. Majlis turut diisikan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Awang Haji Hambali bin Haji Awang Jaili, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali. 140 anak yatim daripada 71 buah keluarga terdiri daripada bekas anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB menerima sumbangan derma pada Majlis Sentuhan Kasih Ramadan. Majlis diadakan pagi tadi di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan diikuti dengan bacaan doa arwah. Penyampaian sumbangan derma disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB dan isteri. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada tabung kebajikan ABDB, anggota-anggota ABDB, Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB, Bakti dan Koperasi ABDB Kowira serta penderma-penderma perseorangan. Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Persatu pagi tadi mengadakan majlis agihan beras fidyah kepada asnaf fakir miskin dari kalangan mu'alaf dan agihan barang keperluan asasi kepada anak yatim. Pada majlis tersebut, 24 penerima yang terpilih dari golongan berkenaan menerima sumbangan beras. Manakala 15 anak yatim dari keluarga mu'alaf di daerah tersebut menerima sumbangan berupa keperluan asasi. Sumbangan disurahkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan di Bangunan Persatu, Kampung Lubuk Pulau, Tutong. Bilakah hari yang tepat terjadinya Lailatul Qadar itu tidak dapat diketahui. Ia dirahsiakan kerana Lailatul Qadar begitu istimewa dan pasti mempunyai hikmahnya yang tersendiri agar umat Islam berlumba-lumba meningkatkan amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Dalam mencari Lailatul Qadar, umat Islam sekurang-kurangnya akan banyak beribadah dan berbuat kebaikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan harapan salah satu malamnya terdapat Lailatul Qadar. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Lailatul Qadar, Malam Impian Umat Islam. Dalam usaha kita untuk meraih Lailatul Qadar, ada beberapa perkara yang digalakkan kita melakukannya. Antaranya dengan membanyakkan membaca Al-Quran, memahami serta beramal dengan isi kandungannya, menghidupkan malam dengan ibadah, khususnya sembahyang sunat, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling utama yang diucapkan pada Lailatul Qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku mengetahui akan malam Lailatul Qadar itu dengan tepat? Apakah doa yang patut aku baca?" Baginda menjawab, "Katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan. Oleh kerana itu, maafkanlah aku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan lebih mempertingkatkan amal ibadah baginda seperti sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berdoa apabila telah memasuki 10 malam akhir Ramadan, melebihi ibadatnya di malam-malam yang lain. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam juga dianjurkan beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Sebut sahaja bulan Ramadan, salah satu aktiviti atau amalan yang cukup sinonim dengannya ialah ibadah sembahyang sunat tarawih di negara Brunei Darussalam adalah menjadi satu kelaziman bagi Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah ITQSHHB mempraktikkan para pelajarnya menjadi imam bagi sembahyang sunat tarawih. Tahun ini 130 daripada kalangan pelajar dan lepasan pelajar institut berkenaan ditugaskan mengimamkan sembahyang tarawih di 77 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Mula dilaksanakan pada tahun 2006, inisiatif seumpamanya bertujuan membolehkan para pelajar institut tersebut mengulang kaji dan memantapkan hafazan di samping menimba pengalaman sebagai imam. Awang Ahmad Darwish bin Hamdan, 17 tahun, merupakan salah seorang pelajar tahun 10 ITQSHHB yang telah dilantik menjadi imam sembahyang sunat tarawih selama 2 tahun. Dalam mempersiapkan dirinya sebagai imam, Awang Ahmad Darwish akan mengulang kaji Al-Quran sekurang-kurangnya 5 muka surat selepas sembahyang asar. Seperti biasa, saya akan murajaah hafazan Al-Quran saya 2 kali sehari, iaitu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang, iaitu selepas waktu asar. Setakat ini, pengalaman yang saya perolehi ialah membiasakan diri saya menjadi imam dalam jumlah jemaah yang ramai. Membiasakan diri saya membawakan hafazan Al-Quran saya di dalam sembahyang. Sementara itu, pelajar tahun 11 ITQSHHB Muhammad Zulhelmi Hashim bin Jainuddin pula dilantik sebagai imam salat sunat tarawih bagi tahun ketiga. Menurutnya, kadang-kadang masih merasa gemetar dan gugup ketika menjadi imam. Saya selalunya membaca lebih sedikit supaya kalau sekiranya ada salah ataupun ada lupa, yang itu boleh kira menjadi backup untuk saya membaca di depan. Perasaannya banyaklah, kira campur-campur lah, ya dah takut, ya macam ada yang kadang boleh jadi happy juga pasal makmum membagi komen yang kadang yang membuat rasa happy lah, macam pujian-pujian atau kadangnya yang itu boleh kami jadikan itu sebagai semangat kami lah untuk menjadi imam. Penglibatan para pelajar institut berkenaan sebagai imam merupakan satu penghormatan kepada mereka. Melaluinya juga dihasrat akan dapat menarik lebih ramai jemaah dan sebagai salah satu langkah untuk anak-anak tempatan, khususnya para belia, dalam mentakmir dan mengimarahkan lagi masjid. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengungsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi mengadakan sambutan Nuzul Al-Quran dianjurkan oleh bahagian hal ehwal pelajar dan dikelolakan oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD.
Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis didahului dengan bacaan Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan surah-surah khatam Al-Quran. Juga diadakan ceramah tadabbur Quran yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 9 anak yatim, 7 orang balu dan 7 orang muallaf dari kalangan warga UBD serta penyampaian sumbangan tabung universiti kepada anak yatim di seluruh negara. Jabatan Daerah Belait dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait meneruskan majlis tadarus bagi rombongan tadarus Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Belait. Majlis diadakan petang kemarin di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan, Seria. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan seterusnya bacaan tahlil dan doa arwah. Majlis bertujuan bagi memakmurkan masjid di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kekitangan jabatan-jabatan kerajaan dengan jemaah masjid dan penduduk kampung. Pusat Dakwah Islamiah melalui urus sedia program keagamaan belia petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis disertai oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i, Belia Mu'allaf Asy-Syahadah serta para pegawai dan kaki tangan Pusat Dakwah Islamiah. Majlis antara lain bertujuan bagi menanamkan semangat untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran terutamanya di bulan Ramadan di samping membudayakan amalan membaca Al-Quran demi mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang kurang bernasib baik terutama anak-anak yatim terus diberi perhatian oleh pelbagai pihak semasa di bulan Ramadan yang penuh mubarak ini. Lewat petang kemarin, lebih 30 anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dari Mukim Pekan Tutong menerima sumbangan derma daripada The Lens Hotel. Penyerahannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jika diselajurkan, majlis bersungkai bersama anak-anak yatim sebagai salah satu program amal yang dikendalikan oleh hotel berkenaan sempena bulan Ramadan. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM lewat petang kemarin meraikan hampir 150 anak yatim dan golongan kurang berkemampuan di Masjid Kampung Menungkul. Sumbangan kepada 14 anak yatim dan 30 orang ketua keluarga bagi golongan kurang berkemampuan disampaikan oleh Awang Muhammad Yusuf Sheikh Abdul Halim yang dipertua MKM. Mereka yang diraikan merupakan penduduk yang tinggal di Kampung Menunggul. Sepanjang bulan Ramadan, MKM telah bergiat aktif mengagihkan makanan berbuka puasa kepada hampir 800 orang di keempat-empat daerah.